Ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa? Ya. Aha. Ya. Ya. Kenapa? Macam mana? Okey. Macam mana nak buat? Okey, semayang ni tuan-tuan, secara umumnya, selagi mana kita boleh buat yang fardu macam biasa, kita wajib buat macam biasa. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taghabun ayat 16, Ittaqullah mastata'tum. Kamu kena bertakwa kepada Allah setakat yang kamu mampu. Ya. Jadi di atas ayat itu dan beberapa hadis Nabi, kalau kita boleh buat hak fardu ni, hak sunat tu tak ada masalah sangat. Hak fardu ni kita kena buat betul-betul seumpama yang diperintahkan kepada kita. Ya, macam Nabi lah SAW. Nabi sembahyang sunat tuan-tuan di atas kenderaan. Kerana Nabi usalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Kata Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, Nabi sembahyang di atas kenderaan, ke mana saja kenderaannya pergi. Nabi tak ada kiblat. Nabi tak qiyam. Nak qiyam lagu mana atas unta? Jatuh ha. Nabi pun tidak rokok dan sujud sebagaimana dia sembahyang di atas tanah. Sebab sembahyang sunat ni very open. Saya sampai tadi, saya tak sembahyang sunat. Oh ustaz, tak sembahyang sunat masuk masjid, aku tengok duduk diri, malah ustaz ni. Tak pakar ustaz ni. Saya sembahyang dalam kereta. Saya masuk je waktu subuh, Allahu Akbar. Oh tak sembahyang dalam kereta. Wahabi ni. Memanglah Nabi sembahyang atas unta, itu kenderaan pada zaman dulu. Saya sembahyang atas kereta, kenderaan pada zaman sekarang. Boleh saja, ya tak? Ya. Sembahyang sunat ni dia very open. Ha? Adapun sembahyang fardu, kata Jabir, fa'idha, dan Ibnu Umar juga, fa'idha aradal faridah, nazala fasajada alal ard. Ataupun setengah riwayat, fastaqbalal qiblah. Bila Nabi nak sembahyang fardu, Nabi akan turun, Nabi akan sujud di atas tanah, Nabi akan menghadap kiblat. Dan Nabi buat hak lain macam biasa. Pasal hak fardu ni very strict. Fardu ni, sembahyang sunat tak apa je. Sembahyang sunat, kalau tak ada uzur pun boleh je sembahyang atas kursi. Saya duduk kat rumah kan, jap. Atas sofa je, tak ada kerja nak buat gapo, wuduk ada. Allahu Akbar. Jangan hadap kiblat lah. Atas sofa je duduk. Kalau sembahyang sunat tuan-tuan boleh saja duduk terus. Tuan-tuan boleh saja rokok di atas kursi. Cuma ulama khilaf, sujud boleh ke tak sujud atas kursi? Dalam keadaan tidak ada uzur lah. Sebagian kata boleh, sebagian kata tidak boleh. Kontemporer kata boleh. Sebab sembahyang sunat ni very open. Asal kita sembahyang saja. Tapi pahala kurang lah. Tapi kalau fardu, no tolerance. Memang kena buat betul-betul lah kalau buat fardu. Okey, itu dalam keadaan tidak ada uzur. Bila ada uzur, fardu pun bolehlah kita buat berbeza. Ya tak? Tapi hak gugurnya ialah hak kita tak mampu tu. Haji nak duduk atas kursi, hak apa tak haji tak mampu? Saya tak mampu qiyam. Duduk atas kursi ya. Saya tak mampu rokok. Sama juga, tak mampu sujud. Tapi Allah Ta'ala alam lah, setahu kita, orang duduk atas kursi ni yang dia tak mampu, hanya sujud sahaja. Betul tak? Kebanyakan lah, ya. Ada juga orang tak mampu belaka. Tapi kebanyakan tak mampu sujud sahaja. Kalau tak mampu sujud saja, qiyam kena qiyam macam biasa, rokok kena rokok macam biasa. Sujud baru sujud atas kursi. Begitu juga duduk antara dua sujud. Itu saya lihatlah, hatta baru-baru ni Dr. Zul pun ada pernah bagi ceramah di Masjid Kubur Raja. Tak baru-baru ni lah, 2-3 tahun yang lalu. Ya, dia juga menyebut benda yang sama. Dan kita lihat pun, dalam fatwa Jakim pun sama. Fatwa Jakim tu, tuan-tuan boleh tengok. Saya baru share kat Facebook baru-baru ni. Jadi macam tu lagi. Qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud atas kursi. Kerana sujud ni adalah rukun duduk. Boleh saja sujud sambil duduk. Benar duduk atas kursi. Itu ikut fatwa Jakim yang dikeluarkan oleh Negeri Kedah, tak silap saya. Ada dalam web dia, boleh cek tengok. Ya. Kalau Jakim tak betul juga, saya tak tahulah. Satu lagi juga saya lihat, di mana qiyam macam biasa, rokok macam biasa. Kemudian sujud yang pertama dalam keadaan berdiri, tapi lebih rendah daripada rokok. Kemudian duduk antara dua sujud, duduk atas kursi. Sujud yang kedua, sujud di atas kursi. Apa tak? Kalau kita tak boleh buat sujud sajalah. Tapi kalau kita contohnya
Rokok pun tak boleh. Boleh aja rokok atas kursi. Tapi pastikan rokok tu lebih tinggi daripada sujud. Itu je lagi. Saya tengok ada juga ustaz ajar dua-dua sujud sambil rokok. Tapi kena lebih rendah. Ada juga ustaz ajar begitu. Mana dia qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud sambil rokok, tapi lebih rendah. Bila duduk antara dua sujud, dia duduk atas kursi. Bila dia nak rokok, dia bangun. Cuma dia nampak? Jadi ada 3 model lah. Saya ingat ini pun applicable. Kerana bab duduk antara kerana bab semayang atas kursi ni ijtihad. Sebab dia tak ada contoh daripada Nabi. Nabi tak pernah semayang atas kursi. Nabi semayang atas lantai. Jadi ada 3 model. Saya sarankan yang pertama tadilah, rokok macam biasa. Qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud atas kursi. Duduk anda tu sujud atas kursi, sujud lagi sekali atas kursi. Satu model. Model kedua, qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud yang pertama dah keadaan rokok, tapi rendah sedikit. Duduk atas kursi, rokok kedua baru rokok sambil duduk. Model kedua. Dan model ketiga, qiyam macam biasa, rokok macam biasa, kedua-dua sujud dalam keadaan berdiri, tapi lebih rendah daripada rokok. Duduk antara dua sujud, baru duduk atas kursi. Ada 3 model. Boleh? Saya pun dah pening dah. Saya pun nak berhenti dah. Tapi nampak gambaran dia? Ambil satu lah, ambil mula-mula tadi. Bagus. Itu yang diajar oleh Dr. Zul Al-Bakri. Saya personally pernah semayang di belakang beliau. Ya, masa saya ambil tauliah mengajar di Wilayah Persekutuan 8 tahun yang lalu. Ya. InsyaAllah ta'ala. Cukup tu? Banyak tanya kan?